Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Prihatin merupakan tema Hari Kebangsaan negara kita, iaitu yang ke-64, dan juga kita pada hari ini akan menyambut Hari Malaysia ya. Pada pagi ini kita adakan satu program Cambah Minda. Cambah Minda. Jadi terima kasih kepada peserta-peserta yang datangnya daripada Dewan Belia Negeri Perak yang turut bersama-sama kita pada pagi ini. Dan bersama-sama saya pada pagi ini, Tuan Haji Muhammad Azhari bin Abdul Rahman, merupakan pengarah bahagian gerak saraf dan pengurusan isu Jabatan Penerangan Malaysia. Dan ini adalah satu peluang yang kita berikan kepada terutamanya golongan belia, golongan muda, pelajar-pelajar di tingkat IPT untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu, untuk kita bertukar-tukar pandangan berkaitan dengan kenegaraan kita lah. Yang inilah tujuan utama atau objektif kita mengadakan program Cambah Minda ini. Dan yang berhormat tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya golongan sasaran kita bagi objektif Cambah Minda ini ialah kita tujukan kepada golongan belia lah, golongan belia, golongan muda, dan juga yang berkaitan dengan sesuatu isu yang timbul. Jadi mungkin dalam sesuatu program Cambah Minda ini kita akan berbincang, kita akan meluahkan pandangan dan juga apa juga bentuk program-program baru kerajaan dan asas kerajaan, maka kita akan bentangkan ataupun kita terangkan kepada golongan-golongan muda. Dan pagi ini Cambah Minda edisi khas bertajuk Evolusi Hari Malaysia ya. Jadi menampilkan tetamu jempatan kita yang pertama pada pagi ini, iaitu Yang Berhormat Encik Ahmad Sahidi bin Muhammad Daud, merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Sumber Manusia Negeri Perak. Allah kata, sungguhnya aku takkan mengubah nasib satu kaum ataupun individu itu, melainkan individu ataupun kaum itu sendiri yang nak mengubah nasib mereka. Tadi soalan yang diberikan oleh kekanda tuan moderator saya, Encik Khairul Firdaus tadi, dia bertanya bagaimana kalau kita dah menyambut Hari Malaysia ini. Bermula sambutan Hari Malaysia ini sekitar kita memulakan 2010. Hari ini 2021, kita dah pun menyambut Hari Malaysia ini dalam tempoh hampir 11 tahun secara rasminya ya. Dalam keadaan 11 tahun kita sambut itu, kalau kita ambil pula daripada tahun 63, tanggal 16 September 1963 hingga ke 2021 ini, usianya sudah mencecah hampir 57 tahun lebih kurang segitu. Dan juga kita pun sudah pastilah berevolusi, maknanya ada perubahan demi perubahan. Tapi nak melihat perubahan ini, kalau soalan daripada tuan moderator sekandar saya sebentar tadi, bagaimana kita melihat perubahan sosioekonomi ataupun perubahan sosial ini berlaku di dalam kalangan individu, masyarakat maupun negara kita, Malaysia secara amnya, secara keseluruhan besarnya, bermula daripada penubuhan Malaysia, penggabungan yang masuk pada masa itu, tahun 16 September tahun 1963 sehinggalah ke hari ini. Bagaimana belia untuk mengekalkan keharmonian untuk generasi akan datang adalah setiap diri dalam kalangan belia sendiri perlu ada sifat nilai-nilai murni lah. Contohnya saya bagi dua, iaitu nilai kerjasama dan bertanggungjawab. Setiap individu ataupun setiap belia perlu ada nilai-nilai ini supaya apabila kita bertemu dengan orang lain ataupun tidak kiralah bangsa ataupun kelainan agama, kita dapat bertoleransi dengan baik dan tanpa ada rasa, orang kata apa, racist macam itulah pada pandangan saya. Kita sebagai orang muda, kita perlu rasa cinta kepada negara kita sepenuhnya. Membina kekuatan jati diri harus bermula daripada usaha memahami identiti negara, iaitu dengan merujuk kepada pelbagai negara. Sekiranya ini perkara yang paling basic. Rukun negara yang disebut oleh wakil belia tadi dan juga moderator bersentuh rukun negara yang 5, dan sejarah jatuh bangun negara tercinta ini. Yang ini kita kena kuasai. Orang muda kena hadam dan kena memahami betul-betul tentang pelbagai negara, tentang rukun negara dan juga tentang sejarah jatuh bangun negara kita. Sebab saya rasa program yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Negeri Perak bersama dengan Ustaz Hafiz Sabri dan juga YB Khairul Syahril daripada Belia Sukan Komunikasi dan juga Multimedia, sahabat saya kekanda saya itu, kita lihat penyerahan bendera hampir 100,000 jalur gemilang diedarkan di seluruh negeri Perak. Kemudian program-program berbentuk info on wheel sebagai contoh, program-program yang mana kita buat Kembara Merdeka,
Kemudian kita ada kembara jalur gemilang, YB di kawasan masing-masing maupun pemimpin-pemimpin setempat. Saya tengok dalam Facebook, kebanyakan pemimpin-pemimpin setempat menyerahkan bendera di kedai-kedai, menyerahkan bendera di tempat-tempat penjualan gerai-gerai makcik temuah lah, semualah yang berniaga ni. Saya suka sebut nama makcik temuah ni sebab dia orang kampung saya. Lancaran Hari Kemerdekaan Negara peringkat Negeri Perak bermula 1 Ogos tahun 2021 baru-baru ni, dan juga kita mengakhiri dia tarikh 16 September sempena Hari Malaysia. Maknanya apa? Kita meraihkan kedua-dua sejarah besar negara ini dalam keadaan kita sekali dan bersamakan mereka. Kita raihkan mereka dalam tempoh bermula daripada 1 Ogos sehinggalah 16 September, hampir sebulan setengah kita sama-sama raihkan konsep tersebut. Dan inilah antara kaedah-kaedah yang boleh kita laksanakan dalam usaha kita nak memastikan kita berjaya menerapkan nilai-nilai jiwa kemerdekaan, kita berjaya menerapkan spirit ataupun semangat cintakan negara, kita sayang sungguh-sungguh negara. Berkaitan dengan teknologi seiring yang kita alami pada zaman kini, di mana teknologi sentiasa berkembang dengan pesat, di mana peranan kita sebagai anak muda untuk memastikan keharmonian negara ini supaya terjaga. Di sini kita lihat macam-macam maklumat yang kita dapat, sama ada maklumat itu tepat atau tidak. Kita sebagai anak muda, sebagai belia, menjadi tugas kita untuk menjadi ejen penyebar keharmonian kepada masyarakat. Yang kerana itulah kebebasan berdasarkan dia ada 3 asas. Pemikiran ada 3 asas. Kebebasan pertama berdasarkan kebebasan berdasarkan asas kebebasan ini bermaksud setiap individu tu bebas untuk buat apa saja. Perbuatan yang dia ingin buat, dia buat. Pihak pemerintah atau kerajaan tak punya kuasa untuk membuat peraturan, tak boleh tegah. Perbuatan yang dilakukan hanya mampu dibatasi atau disekat oleh undang-undang yang dibuat oleh individu itu sendiri dan tidak terikat dengan peraturan agama. Saya rasa kita kena keluar jauh daripada kelompok kita sedikit. Cuba tengok apa yang berlaku di negara barat ketika ini. Tanda-tanda hadis akhir zaman telah pun muncul dan saya lebih concern tentang isu berkaitan dengan akhlak, dengan berkaitan dengan maruah, berkaitan dengan muamalah, dan di sana benda-benda yang disebut sebagai benda-benda yang maksiat secara terbuka ni telah pun menjadi normalisasi. Dan saya paling bimbang kalau begini telah menjadi orang kata pegangan orang muda hari ni. Kita anggap semua benda normal belaka. Benda-benda yang tak betul pun kita rasa normal depan mata kita, akhirnya dia akan merosakkan pemikiran kita dengan istilah kita boleh bebas buat apa saja. Ini cerita mudah dia. Sama apa yang cuba kita terapkan di sekolah. Kerajaan negeri komited untuk memberikan sepenuh perhatian dalam usaha kita nak memastikan pelajar-pelajar ini diberikan satu aspek program sebagai contoh, diberikan nilai yang cukup. Dalam usaha kita nak mengisi kekosongan jiwa merdeka ini. Dalam usaha kerajaan negeri Perak, kita nak pastikan setiap anak-anak kita ini tahu bendera Malaysia itu apa. Hasrat daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak Datuk Sarani bin Mohamad, dia kata penerapan nilai kemerdekaan, nilai-nilai jati diri, semangat cintakan negara, semangat patriotik yang tinggi, patriotisme yang tinggi ini perlu diterapkan sebermula daripada sekolah pendidikan awal. Jadi saya pun dah berbincang dengan Jabatan Pendidikan Negeri, insya-Allah kita akan mulakan, kita akan teruskan sebagaimana peringkat awal dulu di sekolah-sekolah. Selain daripada kita membaca rukun negara lepas ini, mungkin kita juga akan ada lagu-lagu patriotisme. Semata-mata kita nak tanam semangat nilai cintakan negara. Dan paling penting saya nak pesan 3B yang perlu kita pegang. 3B. Pertama, belajar. Belajar dan teruslah belajar untuk memahami dan mengetahui sejarah asal usul kita agar kita lebih menghargai dan mengenali watan ini, negara ini. B kedua, bersatulah. Ini seruan saya sebagai orang muda, YB Saidi, sahabat saya pun sika juga sama seperti mana saya sika, insya-Allah bersatulah kerana penyatuan dan perpaduan merupakan kunci kekuatan sesebuah negara. Dan ketiga, B ketiga, bersederhanalah dalam setiap perkara kerana kesederhanaan itu merupakan kunci kepada sifat rasional, hormat menghormati, saling memahami dan bertoleransi antara sesama kaum, sesama bangsa dalam negara kita, insya-Allah. Dalam masa sama, teruskanlah kita merapatkan ukhuwah sama-sama kita kuatkan perpaduan, kita eratkan
gabung jalin tenaga sama-sama kita, jangan ada persengketaan sama-sama kita, jangan mudah percaya dengan apa yang kita dengar terutamanya di media sosial. Sebaliknya tabayyun, ya, kita ambil konsep untuk kita meneliti, kita mengkaji dan juga kita melihat sebenar-benar perkara yang sebenar yang berlaku selain daripada kita mendengar daripada orang yang mungkin tidak sahih ceritanya.